Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Akhirnya ada orang berani tegur Hadi Awang supaya berehat, bersara, letak jawatan, berhenti daripada berpolitik lagi. Jangan sampai engkau mengajar ajaran sesat pula. Apa pendapat anda? Anda setujukah dengan komen, nasihat daripada bekas pemimpin PAS ini? Yang bagi nasihat ini bukan orang calang-calang tau. Dia bekas pemimpin PAS, dia bekas YDP yang dipertua Yayasan Dakwah Islamiyah Malaysia Yadim. Paling best, paling saya terkejut apabila dia kata, Hadi Awang patut berehat. Patut berehat dah. Tapi pengikut dia angkat dia. Pengikut Hadi Awang mengangkat Hadi Awang sampai ke tahap dewa. Sampai sesiapa pun tak berani nak nasihat dia supaya berehat. Wow, itu bekas pemimpin PAS sendiri yang beritahu. Wah, Hadi Awang patutlah letak jawatan, bersarang, jangan lagi main politik. Dan jangan lagi lah untuk buat sampai negara makin pening kepala, makin tak keruan sekarang ini. Aduh, apa pendapat anda? Hadi Awang patut letak jawatan dan berehat. Ini berlaku selepas mimpi dia berjumpa dengan Rasulullah yang memang sekarang ini hangat di seluruh Malaysia. Sampai bekas pemimpin PAS, Datuk Muhammad Nokai Ahmad. Siapa dia ni? Bekas yang dipertua Yayasan Dakwah Islamiyah Malaysia atau Yadim. Dia kata, tiada yang berani untuk nasihatkan Hadi Awang. Walaupun Hadi Awang memang sepatutnya sudah lama patut untuk supaya dia berehat. Apa maksud berehat? Letak jawatan. Apa maksud letak jawatan? Berhentilah daripada buat onar lah, buat heboh, buat kecoh, buat semua orang makin bengong ni. Yang terbaru ini yang memang betul-betul ini saya pun tidak faham. Oleh kerana saya bukan agama Islam, jadi saya tidak fahamlah apa implikasi dia, apa hukum dia berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW di dalam mimpi. Sampai bekas pemimpin PAS ini, iaitu juga bekas YDP Yayasan Dakwah Islamiyah ini, iaitu Datuk Muhammad Nokai Ahmad ini, dia kata, tanda-tanda awal ajaran sesat ialah wujud ajaran baru. Wujud ajaran baru itu diambil daripada mimpi bertemu dengan Nabi dan menerima arahan. Kita harap-harap jangan pula tiba-tiba Hadi Awang kata dia terima arahan daripada Nabi Muhammad SAW. Kita harap-harap janganlah. Sebab menurut Datuk Muhammad Nokai Ahmad ni, tanda awal ajaran sesat ialah wujud ajaran baru diambil daripada mimpi yang bertemu dengan Nabi SAW dan menerima arahan. Kita risau itu berlaku pula. Jadi jangan sampai orang-orang yang jahil, yang tak tahu apa-apa, yang bukan tak tahu apa-apa lah, yang sudah ada ikatan dengan Hadi Awang. Akhirnya apa aja dia cakap ikut je. Semua orang salah, semua mufti salah, semua orang-orang yang patut sebenarnya untuk didengar dia punya nasihat semua salah. Yang betul hanya satu, iaitu Hadi Awang. Satu-satunya yang betul Hadi Awang. Jangan sampai begitu ya. Kalau sampai begitu, memang masalah besar dan patut untuk dihentikan segera. Okey. So, saya setuju. Bukan kerana pasal mimpi ke apa, tidak. Tapi saya setuju untuk Hadi Awang letak jawatan, berehat
bersara daripada politik kerana dia sudah semakin tua. Dia sudah semakin tua dan pada pendapat saya Hadi Awang tidak mampu lagi menggalas tanggungjawab dia sebagai ahli parlimen. Kenapa? Sudah terbukti. Sudah terbukti berpuluh-puluh kali dia tidak datang parlimen sejak dia jadi ahli parlimen. Kenapa lagi perlu dia jadi ahli parlimen kalau sudah dia tidak mampu untuk jadi ahli parlimen? Ini yang menjadikan lebih pelik, lebih parah, lebih mengejutkan. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysia aku. Kita jaga kita. Kita jumpa lagi, bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Benda yang paling panas ya setakat ini, benda yang paling panas untuk minggu ini. Benda yang paling panas untuk minggu ini salah satunya ialah tentang permohonan maaf Najib Razak. Permohonan maaf Najib Razak. Minggu lalu agaknya tiba-tiba Malaysia dikejutkan dengan kenyataan secara terbuka permohonan maaf Najib Razak di atas apa yang berlaku pada 1MDB. Semua haru biru. UMNO haru biru. Semualah peminat-peminat Najib haru biru, makcik-makcik, nenek-nenek, yaki-yaki, siapa lagi, atuk-atuk, uncle-uncle, penyokong Najib, semua jadi haru biru. Terkejut. Benda tu memang betul lah. Tapi bukan itu yang paling hebat. Yang paling hebat adalah ketika Datuk Seri Anwar Ibrahim keluarlah berita yang tajuk dia PMX, Anwar Ibrahim terima permohonan maaf Najib Razak. Tu aku tahu dah. Ini mesti walaun. Semua orang akan muncul entah berjelah-jelah lah, batu orang. Ini memang kena kritik habis lah ni. Minta maaf. Anda salah faham. Rupa-rupanya apa yang disebut oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim melalui kenyataannya secara rasmi di dalam official social media dia tu, dia bukan kata dia terima permohonan maaf, tapi dia kata dia terima baik permohonan maaf itu. Berbeza di antara menerima permohonan maaf dan menerima baik permohonan maaf. Berbeza, tuan-tuan dan puan-puan. Datuk Seri Anwar Ibrahim bukan mengampuni kesalahan Najib Razak in term of undang-undang. Jangan salah faham. Selama ini yang paling konsisten melawan ketidakbetulan, melawan semua salah laku di dalam 1MDB, yang paling konsisten adalah Datuk Seri Anwar Ibrahim. Memang tidak logik, tidak masuk akal apabila tiba-tiba lah konon-konon lah orang mula Anwar Ibrahim memaafkan, memberikan pengampunan kepada Najib Razak. Tidak, kamu salah faham. Lagipun apa kuasa Anwar Ibrahim untuk memaafkan dia? Kita ada undang-undang yang berlaku ni bukan kecil-kecil. 1MDB bukan kecil-kecil, berbilion-bilion yang menyebabkan negara kerugian, rakyat kerugian. Semua orang terjejas kerana hutang daripada 1MDB ni. Jadi apa kena mengenal pula dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim? Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata dia menerima baik permohonan maaf. Maksudnya dia okey lah. Okey. Macam kau jugalah. Bila orang minta maaf kepada orang lain, bukan kau yang maafkan, tapi kau menerima baik. Maksudnya kau gembiralah dia tu sudah berubah. Kau gembiralah dia itu sudah bertobat. Kau gembiralah dia itu sudah sedar. Kau gembiralah bahwa dia itu sudah berbaik dengan masa lampau dia. Itu begitu ya tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Kemudian bagaimana pula dengan nanti kes mahkamah? Sudah terbukti pun. Selepas Datuk Seri Najib Tun Razak minta maaf, apa yang terjadi? Dia dilepaskan? Tidak. Kamu silap.
Dia tidak dibebaskan. Malah dia memang telah pun diarahkan untuk membela diri. Membela diri di mahkamah. Maksudnya, tiada campur tangan daripada Anwar Ibrahim. Siapa yang kata Datuk Seri Anwar Ibrahim campur tangan tu? Temakanlah kamu, ludah kamu sendiri, ambil kamu. Sudahlah memfitnah. Bertobatlah cepat-cepat. Yang suka memfitnah itu bertobat cepat-cepat ya. Okey, jadi adakah PMX tiba-tiba berubah selepas bergabung dengan Perikatan Nasional dengan Barisan Nasional? Minta maaf, tidak. PMX, Datuk Seri Anwar Ibrahim masih sama dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dia akan lawan rasuah sampai selama-lamanya. Bagi anda yang memang sudah takut, terbaik bertobat cepat ya. Bertaubat cepat-cepat, pergi sembahyanglah. Bagi anda yang Kristian, pergi sembahyang di gereja, minta ampun cepat-cepat. Nah, begitu. Okey, Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Akhirnya ada orang berani tegur Hadi Awang supaya berehat, bersara, letak jawatan, berhenti daripada berpolitik lagi. Jangan sampai engkau mengajar ajaran sesat pula. Apa pendapat anda? Anda setujukah dengan komen, nasihat daripada bekas pemimpin PAS ini? Yang bagi nasihat ini bukan orang calang-calang tau. Dia bekas pemimpin PAS, dia bekas YDP yang dipertua Yayasan Dakwah Islamiyah Malaysia Yadim. Paling best, paling saya terkejut apabila dia kata, Hadi Awang patut berehat. Patut berehat dah. Tapi pengikut dia angkat dia. Pengikut Hadi Awang mengangkat Hadi Awang sampai ke tahap dewa. Sampai sesiapa pun tak berani nak nasihat dia supaya berehat. Itu bekas pemimpin PAS sendiri yang beritahu. Hadi Awang patutlah letak jawatan, bersarang, jangan lagi main politik, dan jangan lagi lah untuk buat sampai negara makin pening kepala. Makin tak keruan sekarang ini. Aduh, apa pendapat anda? Hadi Awang patut letak jawatan dan berehat. Ini berlaku selepas mimpi dia berjumpa dengan Rasulullah yang memang sekarang ini hangat di seluruh Malaysia. Sampai bekas pemimpin PAS, Datuk Muhammad Nokai Ahmad. Siapa dia ni? Bekas yang dipertua Yayasan Dakwah Islamiyah Malaysia atau Yadim. Dia kata, tiada yang berani untuk nasihatkan Hadi Awang. Walaupun Hadi Awang memang sepatutnya sudah lama patut untuk supaya dia berehat. Apa maksud berehat? Letak jawatan. Apa maksud letak jawatan? Berhentilah daripada buat onar lah, buat heboh, buat kecoh, buat semua orang makin bengong ni. Yang terbaru ini yang memang betul-betul ini saya pun tidak faham. Oleh kerana saya bukan agama Islam, jadi saya tidak fahamlah apa implikasi dia, apa hukum dia berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW di dalam mimpi. Sampai bekas pemimpin PAS ini, iaitu juga bekas YDP Yayasan Dakwah Islamiyah ini, iaitu Datuk Muhammad Nakai Ahmad ini, dia kata, tanda-tanda awal ajaran sesat ialah wujud ajaran baru. Wujud ajaran baru itu diambil daripada mimpi bertemu dengan Nabi dan menerima arahan. Kita harap-harap jangan pula tiba-tiba Hadi Awang kata dia terima arahan daripada Nabi Muhammad SAW. Kita harap-harap janganlah. Sebab menurut Datuk Muhammad Nakai Ahmad ni, tanda awal ajaran sesat ialah wujud ajaran baru diambil daripada mimpi
yang bertemu dengan Nabi SAW dan menerima arahan. Kita risau itu berlaku pula. Risau itu berlaku. Jadi jangan sampai orang-orang yang jahil, yang tak tahu apa-apa, yang bukan tak tahu apa-apa lah, yang sudah ada ikatan dengan Hadi Awang. Akhirnya apa aja dia cakap ikut saja. Apa saja dia cakap ikut saja. Semua orang salah, semua mufti salah, semua orang-orang yang patut sebenarnya untuk didengar dia punya nasihat semua salah. Yang betul hanya satu, yaitu Hadi Awang. Satu-satunya yang betul Hadi Awang. Jangan sampai begitu ya. Kalau sampai begitu, memang masalah besar. Memang masalah besar dan patut untuk dihentikan segera. Okey? So, saya setuju. Bukan kerana pasal mimpi ke apa, tidak. Tapi saya setuju untuk Hadi Awang letak jawatan, berehat, bersara daripada politik kerana dia sudah semakin tua. Dia sudah semakin tua dan pada pendapat saya Hadi Awang tidak mampu lagi menggalas tanggungjawab dia sebagai ahli parlimen. Kenapa? Sudah terbukti berpuluh-puluh kali dia tidak datang parlimen sejak dia jadi ahli parlimen. Kenapa lagi perlu dia jadi ahli parlimen kalau sudah dia tidak mampu untuk jadi ahli parlimen? Ini yang menjadikan lebih pelik, lebih parah, lebih mengejutkan. Denyut nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysia aku. Kita jaga kita. Kita jumpa lagi, bye-bye. Salam sejahtera, selamat pagi tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian. Saya nih bukan orang yang suka sangat untuk rasa excited ke. Okey, terus bersama-sama dalam video ini sebab kita akan bahas benda yang paling seronok, paling menarik. Saya challenge anda untuk jangan ketawa. Jangan ketawa, tapi saya lebih dahulu ketawa kot. Kenapa? Apa yang kita bercakap ni? Memang MP Perikatan Nasional ni memang kadang-kadang diorang ini seolah-olah otak masuk air. Otak masuk air. Aduh, apa tidaknya? Kita mau cakap ni beberapa MP daripada pembangkang ni, daripada Perikatan Nasional yang seolah-olah masuk air otak ni. MP Pendang, MP Langkawi, paling lucu MP Langkawi. Kejap lagi aku bagi tahu kamu. Lepas tu ketua kepada pembangkang, walaupun dia bukan ketua pembangkang, tapi macam dia ni tahap dewa ni. MP Pendang, MP Langkawi, Hadi Awang, memang hebatlah orang-orang ni. Rata-rata MP pembangkang ni yang paling pelik, mereka ni suka gunakan apa? TikTok dan WhatsApp untuk jadi rujukan harian tahu. Aku pun tak faham. Macam mana pengundi-pengundi boleh percaya dengan manusia-manusia begini ni, yang tengok TikTok, tengok WhatsApp sebagai rujukan. Lepas itu mentang-mentang lah hampa dapat immunity, boleh cakap apa yang hampa suka dekat parlimen, suka aja cakap dengan hanya berdasarkan kepada WhatsApp, TikTok, dengan apa lagi? Macam-macam lah, Instagram kah, Twitter, X kah, apa-apalah. Yang aku hairan, macam mana manusia MP begini ni? Kenapa orang percaya dengan mereka ni? Tak pastilah. MP Pendang. MP Pendang lagi ni nombor satu parah. Tiba-tiba dia kata dekat Dewan Rakyat, dia kata ada bekas menteri DAP, ada 94 juta ringgit ditemui di rumah. Alih-alih SPRM, ketua Pesuruhjaya SPRM menafikan benda tu. Rupa-rupanya makcik-makcik, tuan-tuan dan puan, benda ni kes lama. Dan kes ini sudah diklasifikasi, tak ada apa-apa berlaku pun. Tak ada berlaku apa-apa. Tidak dapat dibuktikan, tiada. Jadi, barulah MP Pendang ini tiba-tiba seolah-olah dia tak tahu apa-apa langsung apa yang berlaku dekat Malaysia.
Seolah-olah dia tak tahu apa-apa, langsung dia dia keluarkan benda ni semula. Dia kena betul lah kali ini. Ada MP Langkawi. MP Langkawi pelik bin ajaib dia orang ni. Saya pun tak faham macam mana Mahathir boleh kalah dengan dia. Saya pun tidak dapat faham, tidak dapat saya hadam macam mana MP Langkawi yang ada sekarang ini boleh kalahkan Mahathir. Saya pun tak dapat hadam tahu. Beyond my understanding, memang beyond my comprehend. Terbaru tahu. Dia kata sepatutnya kerajaan ambil alih Hotel GISB Langkawi dan tukar kepada Museum Agama Sesat. Lepas tu Reyes berdiri. Reyes ni bukan orang Islam tau. Reyes dia berdiri dan dia perbetulkan. Dia kata apa? Bukan agama sesat, ajaran sesat. Aduh maai. MP ajaran sesat dengan agama sesat pun kau tak tahu untuk bezakan. Memang betul pelik lah. Lepas tu apa lagi? Masihkah kamu ingat? Jangan gelak. Masihkah anda ingat bahawa MP daripada Langkawi ini jugalah yang pernah kasih apa? Yang pernah kasih cadang buat MRT dari Alostar, dari Kota Star sampai Langkawi. Dari Kota Star sampai Langkawi buat MRT. Aduh. Aduh, buat jambatan masih okey kot. Buat MRT. Okey lah. Luar biasa. Hadiah wang. Haji Hadiah Wang memang paling best hadiah wang lah. Dia ni jarang datang ke parlimen. Kenapa? Ya mungkin alasan dia kerana dia uzur lah. Mungkin lah. Sebab ya kita boleh terima dia uzur. Tapi tahu tak? Anwar Ibrahim dengan Hadiah Wang umur diorang rupanya hampir sebaya. Tak jauh mana pun beza. Mungkin 3-4 tahun beza. Tapi Anwar Ibrahim belusuk dunia, jalan sana jalan sini untuk mampu untuk cari kita punya investor supaya negara Malaysia dapat ekonomi yang bagus. Pada masa yang sama Hadiah Wang kalau dia boleh datang parlimen itu satu yang miracle tau. Dapat datang ke parlimen itu benda yang miracle. Tak tahu kenapa. Lepas tu ialah paling heran macam mana orang masih boleh undi dia ni. Datang parlimen benda dapat sudah uzur selalu tapi masih undi. Lantak korang lah. Lantak kamu lah. Orang yang undi dia tu memang tak kisah pun. Memang tak kisah sama ada Hadiah Wang dapat datang parlimen ke, tak dapat datang parlimen ke, memang orang tak kisah. Orang tak kisah. Yang penting Hadiah Wang. Yang penting Hadiah Wang. Orang tak kisah kau dapat suarakan kami ke tidak ke, yang penting Hadiah Wang. Tak kisah. Tapi lantak kamulah, itu pemimpin kamu bukan pemimpin kami. Jadi teruskan. Memang. Kenapa anda datang pada waktu PMQT? Ini lagi satu pelik ni. Dia suka betul hentam ini. Tapi waktu bertemu dengan Perdana Menteri, waktu PMQT dia tidak pula datang. Kenapa dia tidak datang? Aku pun tak faham. Memang dia dibayar untuk tidak datang kot. Okey, jadi PMX ni, satu-satunya PMX yang buat ini, satu-satunya Perdana Menteri yang pernah buat, PMX seorang saja yang pernah buat. Setiap minggu dia buat PMQT. Setiap minggu tau. Bukan 2 bulan sekali. Setiap minggu dia buat satu sesi PMQT. Tapi setiap kali itu jugalah Hadiah Wang tak pernah datang sesi ini. Malah ketua-ketua pembangkang, orang-orang besar di dalam pembangkang, kalau tidak silap, diorang tidak pernah datang waktu PMQT. Tidak tahu kenapa. Memang diorang dibayar untuk begitu kot. Jadi pada sesi inilah sepatutnya datang dan tanya. Tapi yang pelik dia apa? Waktu Hadiah Wang datang ke parlimen, sudahlah Perdana Menteri waktu tu tiada. Dia datang waktu Perdana Menteri tiada. Lepas tu dia bawa apa? Suara apa? Dia bawa suara parlimen, rakyat parlimen dia. Tidak. Dia pergi tanya pula kenapa Anwar Ibrahim ndak ambil gaji. Aduh. Aku pening terus. Apa ni? Ini ahli parlimen ke apa ni? Ahli parlimen sepatutnya dia bawa suara rakyat di parlimen dia. Bukan tanya kenapa ndak ambil gaji. Ndak apalah, lantak kamulah. Suka hati kamulah. Inilah yang berlaku di dalam Perikatan Nasional. Inilah apabila
Inilah yang berlaku apabila pembangkang memang pandai betul buat kerja. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysia aku, kita jaga kita. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Selamat pagi tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Ada orang PM saya, ada orang bagi mesej dengan saya. Janganlah kutuk Hadi Awang. Janganlah kutuk rakan-rakan Hadi Awang. Janganlah kutuk. Lepas tu, mana adab kau? Hormatlah orang tua. Okey, kita tidak akan kutuk Hadi Awang. Kita puji dia. Okey, kita puji dia. Terima kasihlah kepada orang yang sangat prihatin kepada Hadi Awang dan rakan-rakan dia. Saya sangat puji Hadi Awang ni. Betul. Kita puji Hadi Awang. Oh, Hadi Awang memang hebat. Dia memang seorang ahli parlimen tau. Seorang ahli parlimen yang memang hebat. Tapi pertama saya heran jugalah. Kenapa orang undi ataupun orang pilih Hadi Awang? Kenapa ya? Memang dia hebat. Kehebatan dia memang hebat. Hadi Awang ni memang orang undi dia untuk tidak datang ke parlimen. Untuk tidak datang ke parlimen, untuk jarang-jarang datang ke parlimen, untuk malas datang ke parlimen. Paling best untuk supaya setiap kali Perdana Menteri datang di parlimen, dia jangan datang. Oh, memang hebat. Saya puji yang ini. Dia memang hebat. Tugas dia memang supaya tidak datang parlimen. Sebab itu, orang-orang yang undi Hadi Awang ni memang luar biasa hebatnya. Anda memang padu, anda memang hebat. Oh, hebat. Kenapa setiap kali PMX ada di parlimen, mesti Hadi Awang tiada? Oh, setiap kali Hadi Awang tiada, PM ada. PM ada. Yang peliknya. Oh, memanglah ramai orang kata, tapi setiap kali Hadi Awang datang ke parlimen, mesti menteri-menteri semua blok-blok kerajaan ramai tidak ada, blok-blok kerajaan kosong semua. Memanglah Hadi Awang kan hebat. Hadi Awang hebat. Masa dia datang ke parlimen, semua menteri-menteri sibuk kerja dia di luar negara. Sebagai contoh, baru-baru ini Haji Hadi Awang yang rajin itu, yang terbaik itu, yang kamu puji itu, yang kita puji itu, waktu dia datang, waktu itu Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ke negara China untuk cari investor ke negara China. Jadi semua menteri ikut serta untuk ekspor import antarabangsa negara China. Jadi pergilah semua menteri-menteri itu. Dan tu juga ada Hadi Awang pula yang paling rajin dekat parlimen ni. Dia datang ke parlimen. Dan tu jugalah adalah walaun semua makcik-makcik, pakcik-pakcik yang sangat tidak faham bagaimana kerajaan sepatutnya bekerja. Waktu itulah juga mereka kata apa? Oh, Haji Hadi Awang datang, semua menteri takut. Takut. Aduh. Nah, waktu itu juga Menteri Komunikasi kita, dia pergi ke mana? Dia buat pembentangan di depan Erdogan, mewakili 48 buah negara. Memanglah Perdana Menteri memang sibuk tau. Memang sibuk pergi negara luar untuk buat kerjasama dengan negara luar. Dia keliling seluruh pelosok dunia. Tapi pada masa yang sama dia tak pernah fail untuk datang ke parlimen ketika sesi PMQT. Manakala Haji Hadi Awang kalau dia dapat datang ke parlimen pun keajaiban tau. Memang keajaiban. Luar biasa. Wah, jadi jangan pula cakap saya tidak puji Hadi Awang. Saya puji Hadi Awang. Tahniahlah. Jadi memang patut semua menteri-menteri tadi itu memang patut balik sebenarnya. Memang patut balik dari negara China. Patut mereka tu tak pergi negara China. Mereka patut serta-merta balik. Dipanggil balik. Oi, balik. Kenapa perlu balik? Sebab nak kena dengar Haji Awang bercakap dekat parlimen. Apa yang dia cakap? Dekat parlimen apa yang dia cakap? Hebat tau. Nanti kita cerita apa Hadi Awang cakap dekat parlimen yang memang hebat. Okey, so lepas ini jangan pula hampa duk kata saya
tak payung Hadi Awang pula. Saya puji dia. Memang Haji Hadi Awang ini memang hebat. Dia ahli parlimen yang dibayar gaji dan allowance supaya tak datang parlimen. Supaya pada waktu ketika PMX datang, Haji Hadi Awang tak datang. Ketika semua orang sibuk, dia datang ke parlimen. Terbaik. Jadi bagi anda yang mahu terus ada MP yang tak suka datang parlimen, undilah Haji Hadi Awang. Kita puji dia. Tahniah diucapkan kepada semua peminat-peminat Hadi Awang. Teruskan. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Jarang-jarang nak kutuk Perikatan Nasional, tapi hari ni nak kutuk Perikatan Nasional sebab apa yang berlaku dekat Parlimen seminggu ni. First, kita mulakan dengan MP Pendang, MP Langkawi, Haji Hadi dan rata-rata pemimpin pembangkang yang menggunakan sumber TikTok dan juga WhatsApp sebagai rujukan harian. First, kita start dengan MP Pendang. Dia buat dakwaan yang ada bekas menteri DAP dijumpai 94 juta wang dekat kediaman rumah. Korang kena tahu kenapa dia mention dalam Dewan Rakyat. Sebab dalam Dewan Rakyat, MP ni diorang ada kekebalan tau. Sebab tu MP Jelutong minta dia untuk buktikan dekat luar Dewan. Kalau ada bukti, buat dekat luar Dewan. Tapi kalau korang perasan, memang tak ada kat luar Dewan sebab benda ni tak ada. Ini adalah kes tahun lepas. Benda ni memang tak ada. SPRM tak berjaya nak membuktikan pun. Kisah tu kisah lama. Nampak sangat MP Pendang ni tak ambil tahu apa yang terjadi lepas kes tu. Yang kedua, MP Langkawi. Macam mana Mahathir boleh kalah dengan MP Langkawi ni pun aku tak tahu. Hari ni dia buat hal lagi dengan bagi cadangan untuk ambil alih hotel GISB dekat Langkawi dan tukar kepada Muzium Agama Sesat. Lepas tu MP Jelutong bangun dan betulkan bukannya agama sesat, ajaran sesat. How Mahathir kalah to this guy is beyond me. Dan kalau korang lupa, dia juga pernah cadangkan untuk bina MRT daripada Alustar sampai ke Langkawi. Next adalah Haji Hadi. Kalau korang rasa dia ni untouchable sebab dia adalah ulama', I nak komen pasal ini atas konteks dia adalah seorang ahli politik dan ahli parlimen. Jarang-jarang dia datang parlimen, mungkin antara salah satu sebab mungkin sebab dia uzur. Dan I assume orang yang undi dia tak kisah dia tak pergi parlimen. Letaklah itu pemimpin diorang kan. Akan tetapi hari ni dia pilih untuk datang parlimen. Yang lagi I tak faham kenapa dia tak datang masa sesi PMQT yang mana you boleh directly, kalau you nak hentam ke, you nak kutuk ke, you nak kritik ke, PMX dia ada depan mata tapi dia tak pernah datang. Untuk pengetahuan korang, dalam masa seminggu akan ada satu session PMQT. Yang ni tak pernah dibuat oleh mana-mana Perdana Menteri sebelum ni, tapi PMX buat. Tapi kenapa pemimpin utama PN langsung tak pernah nak datang waktu PMQT? Sesi perbahasan melibatkan rakyat, tapi Haji Hadi lebih memilih untuk questionkan kenapa PMX tak terima gaji dan kenapa nak lebih daripada Rasulullah. It's not even a question kalau kita nak buat baik pun. I mean Rasulullah tu kan sebagai teladan, contoh. At least make it make sense lah. Aku tak faham kenapa kita ada pembangkang yang macam ni tau. You datang ke Dewan Rakyat tu, bincang lah pasal rakyat, parlimen you. Yang you bincang pasal PMS lah ambil gaji, kenapa? Haji Hadi dengan Anwar Ibrahim ni sebenarnya sebaya ke tak korang? Tapi Anwar Ibrahim dia pergi ke pelosok dunia buat hubungan diplomatik dan sebagainya. Haji Hadi pula kalau dia pergi parlimen tu pun dah sebagai satu keajaiban.